إدريس الشافعي رضي الله تعالى عنه، وإلى سيدنا الإمام أبي حسن الشاذلي، وإلى سيدنا الإمام أبي عباس المرسي، وإلى سيدنا الإمام تاج الدين بن عطاء الله السكندري، وإلى جميع الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها، وإلى جميع سلسلة الشاذلية، وإلى جميع طرق الصوفية، صولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Fatihah tadi juga kita hadiahkan kepada Sayyidina Al-Imam Ibni Ajurrum radhiyallahu ta'ala anhu dan seluruh para ulama nahwu yang berkhidmat kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bincangan kita pada hari ini adalah meneruskan pengajian bagi kitab syarahan bagi matan Al-Ajrumiyah, dan perbahasan kita pada hari ini adalah berkaitan dengan fi'lul amr. Jadi kita telah pelajari sebelum ini tentang fi'lul madhi, dan kita mengetahui bahawa fi'lul madhi adalah mabni daiman, sama ada mabni ala al-fath atau mabni ala al-dhamm atau mabni ala al-sukun, mengikut kepada i'rab yang dipegang oleh sebahagian ulama. Dan sekarang perbincangan kita tentang fi'lul amr. Apa makna fi'lul amr? Fi'lul amr adalah ma dalla ala talabil fi'li, iaitu sesuatu yang menunjukkan kepada tuntutan perbuatan, ma'a qabulihi ya al-muqatabah, bersama dengan penerimaannya terhadap ya al-muqatabah, dia menerima ya muqatabah. Yani ma dalla ala talabil fi'li ma'a qabulihi ya al-muqatabah. Tamam. Dan zamannya adalah mustaqbal. Zamannya ataupun waktu bagi fi'il amar ni setelah disebutkan fi'il tersebut. Contoh disebutkan uskut, maknanya diminta untuk diam tadi setelah ucapan tadi disebutkan. Tamam? Setelah ucapan tadi disebutkan. Contohnya uktub, usjud, uskut, qum, aqim, stakrij. Ini semua adalah menunjukkan kepada kata tuntutan perbuatan yang dituntut setelah ucapan tadi diucapkan. Paham? Fi'il amar mabni daiman. Fi'il amar juga mabni. Dan bina fi'il amr boleh berlaku dengan beberapa keadaan, sama ada mabni ala sukun, atau mabni ala al-fath, atau mabni ala hazfi harfil illah, dan boleh juga dengan mabni ala hazfin nun. Nah, jadi kalau hazf ada dua keadaan hazf, yakni dihazafkan, dibuang huruf illah dan dibuang nun. Baik, sekarang pertama kita bicara berkenaan dengan fi'lul amr mabni ala sukun. Fi'l amr mabni ala sukun itu berlaku pada dua keadaan, yaitu berlaku kepada fi'il, ini kata perbuatan yang berhujung dengan huruf yang sahih dan dia tidak bersambung dengan sesuatu. Ay an yakuna sahihal akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un. An yakuna sahihal akhiri wa lam yattasil bi akhirih syai'un. Yaitu penghujung huruf tadi bagi fi'il tadi adalah huruf yang sahih, yaitu huruf laisa harfi illah,
bukan huruf idlah, dan dia tidak bersambung dengan hujungnya dengan sesuatu. Tamam? Contohnya uktub, usjud, irka', qum, sum, contohnya. Jadi kesemua perbuatan itu, kata perbuatan tersebut atau kata arahan tadi adalah berhujung dengan huruf sahih. Uktub, penghujungnya ba. Usjud, penghujungnya dal. Irka', penghujungnya ain. Qum, penghujungnya mim. Sum, penghujungnya mim. Jadi kalau kita perhati, semuanya adalah dengan huruf apa? Sahih. Yang tidak, bukan dengan huruf idlah. Jadi dia tidak ada suatu pun yang bersambung juga setelahnya. Sama ada dengan nun niswah ke, ataupun sama ada dengan sama ada dengan nun taukid dan seumpamanya. Maka dia usjud. Kalimahnya penghujungnya dengan huruf itu sendiri. Yani kalimah itu sendiri. Maka ini kalau kita i'rab, jadi i'rabnya dengan apa? Mabni ala as-sukun. Yani uktub fi'lu amrin mabni ala as-sukun. Ingatlah fi'il amar mabni daiman. Jadi kalau i'rab fi'il amar mesti mabni. Kita akan jumpa fi'il amar tiba jadi marfu'. Tak. Fi'il amar tiba-tiba jadi mansub. Tak. Fi'il amar mabni. Mabninya ala apa? Ala sukun. Kenapa? Karena penghujungnya adalah huruf sahih dan dia tidak bersambung dengan sesuatu. Keadaan kedua, yang binanya ala sukun, jika dia bersambung dengan nun niswah, an tattasila bihi nun niswah, iaitu bersambung dengan nun niswah. Nun niswah bersambung dengannya. Contoh, uktubna, nun tu nun saja, tak ada alif belakang. Uktubna, usjudna, irka'na, idhabna, qumna, sumna. Nun tu nun niswah yang menunjuk kepada wanita. Contoh firman Allah, wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Jadi fi'il amar aqim, ati, ati'. Ini mabni ala sukun. Bak disebut ni, apa dia? Aqimna. Jadi i'rabnya pada apa? Pada huruf sebelum nun niswah. Tamam? Pada huruf sebelum nun niswah. Baik. Aqimna fi'lun madhi mabni ala sukun. Sebut itu ya. Kemudian nun niswah tadi di i'rab apa? Ismun mabni ala sukun, mabni ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Ada isim, nah. Nun tadi bukan huruf. Nun tadi adalah isim. Nah, ismun mabni ala al-fath fi mahalli raf'in fa'il. Karena kalau dia huruf, dia tidak ada mahal. Kalau huruf la mahalla lahu min al-i'rab. Jadi ini isim. Jadi isim lahu mahal min al-i'rab. Jadi dia isim mabni ala al-fath karena na, aqimna, na, dan dia pada mahal rafa' fa'il. Kita baca tadi fi'lul amr mabni daiman, mabni. Sama ada dia mabni dengan apa? As-sukun. Lagi al-fath. Lagi hazfi. Hazf ni ada dua. Hazf harfil illah dengan hazfin nun. An-nun. Ini hazfin nun. As-sukun ada dua keadaan. Jadi ini yang pertama, kalau bersambung dengan penghujungnya apa ni? Yakuna sahih al-akhir. Sahih al-akhir contoh seperti uktub. Lagi usjud. Lagi
Irka'. Ini contohnya. Jadi contoh lagi sukun yang kedua yang bersambung dengan nun niswah. Contohnya tadi uktubna, contohnya uktubna. Lagi sujudna. Lagi irka'na. Macam tu. Jadi ini di Arab pada sini. Arabnya pada sini. Yang ini di Arab pada sini. Dan ini adalah isim. Tahu? Nuh adalah isim. Jadi ismun mabni ala al-fath. Bila dia isim, maka dia lahu mahal fi mahalli raf'in fa'il. Sama juga ini. Jadi ini nun apa ni? Nun niswah. Nah, ini sahih al-akhir. Boleh? Jadi dia akan mabni ala as-sukun. Baik, keadaan mabni ala al-fath. Mabni ala al-fath pula bila mana bersambung idza tasalat bihi nun taukid. Kalau nun taukid bersambung dengan fi'il amr. Jadi nun taukid ada dua. Nun taukid saqilah, na ada syaddah, dan nun taukid khafifah, sukun. Ini beza dengan nun niswah. Nun niswah dia ada baris. Kalau nun taukid dia ada baris juga. Ada baris yang pertama baris syaddah, dan kemudian yang kedua dia sukun. Contohnya uktubanna, uktubna, uktuban, izhabanna, izhaban, ati'anna, ati'an, usjudanna, usjudanna, usjudan, aqimanna, aqiman. Tuh. Jadi nun taukid. Nun taukid ni adalah harf. Nun taukid ni harf, dia bukan isim. Maka bila harf apa dia? Mabni. La mahalla lahu min al-i'rab. Tamam. Dan kenapa didatangkan dengan huruf tadi? Li taqwiyatil kalam, untuk menguatkan kalam ucapan tadi, dan wat ta'kid ala ahammiyatih, untuk takkid dengan kepentingan suruhan tersebut. Bila sebut uktubanna, maka itu adalah suruhan. Dia mula dah talab dah, talabul fa'il. Kemudian dia ada penguat dengan turuhan tadi, dengan ada na tadi. Ada nun taukid tersebut. Boleh? Nah, jadi kalau kita sebut kepada Zaid dengan contoh uktub ad-darsa, kalau kita ada nun uktub darsa, alif dam sukun juga, jadi iltiqa sakinain, boleh baca dengan uktubid darsa, boleh baca uktubi ad-darsa. Jadi kalau kita sebut macam tu saja, boleh jadi dia semua suruh saja. Cuma kalau guru tadi contoh ingin, atau ayah atau ibu ingin menguatkan arahan tadi kepada anaknya, maka dia sebut uktubanna ad-darsa, ataupun uktubna, uktuban ad-darsa. Sebut tu maksudnya akan jadi lagi kuat untuk menunjukkan kepentingan ataupun keperluan dia menulis pada waktu itu. Jadi uktubanna ad-darsa atau uktuban ad-darsa. Sama ada dia guna dengan yang saqilah ataupun yang khafifah. Jadi kalau kita i'rab uktubanna, maka i'rabnya fi'lu amrin mabni 'ala al-fath. Kenapa? Liittisalihi bi nuni at-taukid. Dan nun tu, nun taukid as-saqilah, harfun mabni 'ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab. Itu. Dan fa'ilnya apa dia? Wal fa'ilu mustatirun. Wujuban taqdiruhu anta. Tamam? Ad-darsa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahiratu fi akhirih. Tamam? Nah itu.
Jadi kalau kita tulis al-fath, i'rab dengan fathah pula, fathah dengan fath. Kalau dia bersambung dengan apa? Nun taukid. Nun taukid ada dua, as-saqilah dan al-khafifah. Tamam? Jadi contohnya beza dengan ni di mana? Nun ni dia akan, ba ni dia akan baca dengan fathah. Fathah. Uktubanna. Uktuban. Ni. Jadi i'rabnya satu-satu. I'rabnya yang pertama, i'rab ni dulu. Ni pertama. Kemudian ni pula i'rab kedua. Kemudian i'rab pula fa'ilnya yang ada dalam tu. Boleh? Dan kemudian i'rabnya pula selepas itulah. Maknanya dia mutaaddi. Uktuban apa? Ad-dars. Contohnya ad-darsa. Tamam? Lagi tu. Boleh? Jadi kita ada i'rab. Boleh tengok balik i'rab tadi. Ulang balik i'rab tadi. Alhamdulillah. Uktubanna ad-darsa. I'rab uktuba fi'lul amrin fi'lul amri mabni ala al-fath liittisalihi binun at-tawkid as-saqilah. Tamam. Dan nun taukid tu pula nun at-tawkid as-saqilah harfun مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. Baik, nun ni nun saja. حرف مبني على السكون لا محل منه. Baik. Lagi? Tak tu je i'rabnya. Wa fa'iluhu dhamirun مستتر وجوبا تقديره anta. Ad-darsa مفعول به maf'ulun bihi mansubun علامة نصبه na'am فتحة ظاهرة على آخره لأنه اسم. Sama. Baik. Itu bina ala al-fath. Ini satu keadaan. Ketika mana bersambung dengan apa? Dengan nun taukid. Sama ada saqilah ataupun khafifah. Boleh. Kemudian keadaan ketiga, bina ala hazfi harfil illah. Ini hazfi yang pertama. Hazfi harfi al-illah. Jadi ini ketika mana fi'il amr tadi hujungnya adalah mu'tal. Hujungnya adalah mu'tal akhir, mu'tal pada penghujung. Contohnya ud'u ilal khair. Jadi i'rabnya ud'u fi'lu amrin mabni ala hazfi harfil illati. Tamam? Wal fa'il mustatir taqdiruhu anta. Ila adalah harfu jar mabni ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Al-khair ismun majrur biharfil jar wa alamatu jarrihi al-kasrah zahirah fi akhirih. Tamam. Jadi jar wa majrur pula muta'alliqun bi ud'u. Baik, kemudian bila disebut bagaimana kita nak tahu kata fi'il tadi adalah mu'tal akhir, maka kita tengok dengan asal bagi fi'il tadi dengan mudhari'. Tengok balik dengan fi'il mudhari'. Mudhari' bagi ud'u adalah yad'u. Dan dia mu'tal dengan waw. Lepas tu kalau kita nak keluarkan fi'il amar tadi, maka kita akan sebut ud'u dengan dihazafkan al-waw. Contoh, kita sebut sini. Ni harful illah, contohnya ud'u. Tulis ni tu. Ud'u ila
al-khair. Jadi ud'u ni i'rabnya apa? Dia tadi i'rab dengan dhammah, dengan dham. I'rabnya dengan hazfi harfil illah. Jadi asalnya apa dia? Asalnya ud'u macam ni. Tapi sebabkan jadi fi'il amr, maka dia akan jadi ud'u. Asalnya yad'u. Kalau yad'u, yad'u, maka ketika dijadikan fi'il amr, kita tahu kata penghujungnya adalah harfu illah, ini waw, alif waw ataupun ya, maka dihazafkan dia. Maka dibaca dengan ud'u. Boleh? Baik. Contoh lagi apa dia? Irmi. Sama juga. Sebab asalnya adalah irmi, ada ya. Hazafkan harfu illah tadi. Contoh lagi is'a. Is'a fil islah misalnya. Asalnya apa dia? Is'a, ada alif maqsurah di belakang. Contoh lagi apa dia? Ughzu. Asalnya ughzu, ada waw. Jadi kalau kamu dapati fi'il amar dan kamu tidak tahu keadaan fi'il tersebut mana satu, adakah dia dihazafkan ke ataupun bagaimana, maka kembalikan semula fi'ilnya kepada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'nya. Kalau kamu dapati ada pada fi'il madhi atau fi'il mudhari'nya tadi penghujungnya dengan huruf illah, maka diketahuilah bahawa fi'il amr tadi penghujungnya dengan huruf illah, dan ketika itu i'rabnya mesti mabni ala hazfi harfil illah. Kena hazaf. Nak tulis, macam nak tulis imla' ni pula, imla' ni macam ni lah. Ni betul imla'nya. Ada orang baca ud'u, dia pergi tulis alif dal ain waw, maksud dia ni tak tahu imla' ni. Kecuali dia sebut kepada yang ramai ud'u, tu dia akan baca panjang pula dan dia ada alif belakang. Dia hazaf nun nak tu. Dia akan hazaf nun. Dia bukan apa ni, hazaf huruf illah saja. Boleh? Jadi kalau dalam Quran Allah Ta'ala sebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ud'u ni asal daripada da'a yad'u. Jadi asalnya ud'u, dihazafkan harful illah daripadanya. Itu satu. Keadaan hazf. Kedua, ataupun yang keempat lah dikira dalam turutan, kerana kalau sukun dikira satu, fathah dikira dua, hazf harful illah tiga, hazfin nun dikira empat. Tapi kalau kata dalam bahagian hazf, maka nun dikira nombor dua. Hazfin nun, iaitu bina ala hazfin nun. Ini ketika mana bersambung fi'il mudhari' tadi, fi'il amr bersambung dengan alif isnain ataupun wawul jam'i ataupun ya al-muqatabah. Contohnya uktuba, izhaba, baca. Kalau guru baca saja ataupun seorang yang baca tadi ataupun mengucapkan tadi dengan agak sedikit panjang di belakang, maka kita ketahui bahawa penghujungnya adalah dengan alif panjang sikit. Izhaba, uktuba, usjuda, irka'a, tambah itu, uqima, istakhraja contohnya. Ataupun uktubu, atau dengan wawul jama', izhabu, irka'u, aqimu, istakhriju. Itu. Jadi kalau kata kita dalam kalau kata khatib di atas mimbar contohnya, bila mana dia sebut kepada Bilal, kita dengar kadang-kadang orang sebut apa? Nak sebut apa? Waktu ketika nak suruh Tok Bilal qamat waktu tu. Nak baca macam mana? Aqimis salah. Aqimis salah. Aqimis salah. Baik, boleh sebut tak? Aqimu as-salah. Boleh sebut tak? Takdirnya apa dia? Kepada Bilal lah. Takkan majmu'ah semua nak qamat. Aqimu as-salah. Boleh tak? Sebab apa? Untuk ta'zim. Boleh. Ada orang kata salah. Ketika mana kalau kata Bilal sebut aqimu as-salah. Aqimu as-salah. Aqimu as-salah. Jadi kata panjang tu maksudnya ni sebut kata apa ni? Takkan semua nak qamat. Tak. Dia sebut tadi kepada Tok Bilal. Li ta'zim.
untuk mentazimkan kedudukan Bilal, dalam masalah apa? Boleh je. Boleh sebut dua-dua. No? Dengan sebut aqimi je. Itu menghina. Kerana dia seolah macam menyuruh untuk Bilal tu anggap macam perempuan. Aqimi as-salah. Itu tak boleh. Tamam? Kalau aqimus salah. Betul? Aqimu as-salah. Boleh? Aqimi tak boleh. Tak boleh kenapa? Kerana itu kira menghina. Tamam? Kecuali Tok Imam tu perempuan. Dia suruh Tok Bilal pun perempuan juga. Hak yang muazzin tadi ni perempuan. Hak yang azan sama-sama mereka lah. Tu pun perempuan tak disunatkan untuk azan. Dia khamat aja. Kan? Baik. Dan kemudian perkataan uktuba artinya adalah uktubani. Uktubu asalnya adalah uktubuna. Asal bagi uktubi adalah uktubina. Dihazafkan daripadanya nun. Dan i'rab, kalau kita i'rab, contohnya kesemua sekali tadi i'rabnya satu saja, iaitu i'rab dengan fi'lu amrin mabni ala hazfin nun. Dan alif, waw dan ya tadi apa dia? Asma, semuanya isim mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tamam? Jadi apa ni, alif mana ni? Dan uktuba, usjuda, itu alif tu lah. Tapi kalau irka'u, aqimu, waw tu saja yang fa'il. Waw tu adalah ismun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Baik, alif حرف التفريق لا محل له من الإعراب مبني على السكون لا محل له من الإعراب. تمام. Contoh lagi firman Allah, izhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina. Izhaba, tengok izhaba adalah fi'il amr. Kita i'rab fi'il amr kenapa? Karena yang suruh tadi Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Jadi al-amr adalah talabu min al-a'la lil adna. Tamam? Kalau talab min al-adna lil a'la, hada ad-du'a. At-talab baina mutasawiyain iltimas. Dipanggil iltimas. Tamam? Izhaba ila fir'auna innahu tagha. Izhaba i'rabnya apa dia? Fi'lu amrin mabni ala hazfin nun. Ingat tu, mabni ala hazfin nun. Karena disuruh waktu tu apa dia? Nabi Allah Musa dengan Sayyidina Harun. Sayyidina Musa dengan Sayyidina Harun. Litisalihi bi alif tasniyah. Alif tasniyah pula apa dia? Ismun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Tamam. Ila harfi jar mabni ala sukun. Fir'auna ismun majrur biharfil jar wa alamatu jarrihi al-fathah li'annahu mamnu' min as-sarf. Qula fi'lu amrin mabni ala hazfin nun juga. Qula litisali bi alif tasniyah wa alif tasniyah ismun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Lagi firman Allah, ya bunayya izhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi. Izhabu wa tahassasu. Yang sama juga. Izhabu fi'lu amrin mabni ala hazfin nun. Kemudian waw ismun mabni ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Boleh? Alif harfu tafriqah. Jadi kita ringkaskan perbahasan kita bahawa fi'il amr mabni ala sukun ketika mana bersambung atau penghujungnya adalah dengan sahih al-akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu. Kalau dia bersambung dengan nun niswah, maka dia akan mabni ala al-fath. Minta maaf. Dia akan mabni ala sukun ketika dia sahih al-akhir, hujungnya dengan huruf yang sahih, dan juga ketika dia bersambung dengan nun niswah. Dan dia akan jadi mabni ala al-fath ketika mana bersambung dengan nun taukid, sama ada saqilah ataupun khafifah.
dan dia akan di-i'rab dengan hazf. I'rab dia dengan hazf. Nah, hazf ada dua, hazf harfil illah dan hazfin nun. Tamam? Dan hazfin nun tadi kalau kata dia bersambung dengan alif itsnain ataupun wawul jamaah dan ya al-muqatabah. Tamam. Jadi semoga dapat faham dengan baik bagi fi'il amr dan i'rabnya, dan insyaallah boleh diulang kaji semula. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.